Didik TV KPM. Ya, tadi kita dah belajar operasi dia. Sekarang kita nak menyelesaikan masalah. Selalunya masalah ni adalah masalah situasi sebenar. Kita memang buat matematik setiap hari tapi kita tak perasan tu, ya, betul tak? Betul, cikgu. Jadi kita duk ingat kita tak pandai matematik. Sebenarnya kita semua pandai matematik. Okey, kita bagi contoh pertamalah penyelesaian masalah. Okey, cikgu bagi satu situasi. Satu kuis matematik mengandungi 20 soalan, 2 markah diberi bagi setiap jawapan yang betul dan tolak 1/2 markah diberi bagi setiap jawapan yang salah. Mei-ling menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Jumlah markahnya bagi jawapan yang salah adalah -4. Berapakah jumlah markah yang diperoleh oleh Mei-ling dalam kuis tersebut? Okey, cikgu nak minta anak-anak cikgu di GMAT untuk memberi maklumat. Kita nak keluarkan maklumat daripada soalan ni. Cikgu nak minta Syah untuk keluarkan maklumat daripada soalan ni untuk membantu cikgu menyelesaikan soalan. Okey, silakan Syah. Satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. Okey, 20 Dua soalan. markah diberi bagi setiap jawapan yang betul. -1/2 markah diberi setiap jawapan yang salah. Okey. Jumlah markah bagi jawapan yang salah ialah -4. Alright, yang salah adalah -4. Okey, jom kita menyelesaikan. Okey, sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena cari dulu bilangan soalan yang dijawab salah oleh Mei-ling. Jadi, kita akan macam mana kita nak dapat ini? Iaitu jumlah bilangan akan darabkan dengan -1/2, kita akan dapat -4. Okey. Kalau mungkin sebelum tu kita boleh bagi markah kepada Syah tadi. lupa lah Kerana Syah. dia berjaya. Cikgu bagi 2 bintang kat Syah sebab membantu cikgu mengeluarkan maklumat. Okey. Alright, kita akan teruskan. Kita akan selesaikan markah ini adalah -1/2 kita akan tolak daripada markah soalan yang salah. Tapi dia jumlah markah yang dia dapat daripada soalan salah tu adalah -4. Kita nak tahu berapa bilangan jawapan yang salah tu, yang dia dah buat salah tu. Jadi kita akan darab iaitu -1/2 darabkan dengan X. X ni adalah cikgu letakkan bagi bilangan soalan yang salah. Sama dengan -4. Okey. Yang ini pun boleh ubah, suka hatilah kita nak tulis apa. Jadi cikgu nak X sama dengan -4. Ini bawa ke sana jadi bahagi. Okey. Bila bahagi, ingat tadi tertib operasi kita boleh tukarkan kepada darab menjadi darab -2. Tak, ini pergi sana, ini pergi bawah. Dia akan jadi terbalik kan? Jadi X dia sama dengan 8. Jadi jumlah jawapan bilangan soalan dia yang salah, okey, sama dengan 8. Okey. Dia ada 20 soalan kan? Jadi berapakah soalan Mei-ling yang betul? Jumlah soalan yang betul. Okey, yang betul adalah 20 tolak 8. Okey. Kemudian setiap kali dia dapat yang betul dia dapat 2 markah. Jadi kita darabkan dengan 2. Okey, jadi 20 tolak 8, ingat tadi tertib operasi, kita kena selesaikan dalam kurungan, dapat 12. 12 tolak 2, darab 2 sama dengan 24. Jadi 24 markah Mei-ling dapat. Tapi kita nak markah keseluruhan dia. Markah dia yang salah adalah -4. Maka kita kena tambah. Okey, jadi jumlah markah yang Mei-ling dapat di akhirnya adalah 24 tambah -4. Jadi sama dengan berapa? Ria? 20, cikgu. Okey, yang ini kita darab, kita akan dapat negatif. Jadi 20 markah. Maka Mei-ling di akhirnya akan mendapat hanya 20 markah. Okey. Jadi kita dah selesaikan situasi Mei-ling ni. Jadi cikgu sediakan satu soalan untuk anak-anak mencubanya. Soalan penyelesaian masalah. Okey, ini soalan dia, iaitu sebuah kelas terdiri daripada 45 orang murid. Setiap murid membayar yuran kelas sebanyak
RM RM1.50. 5/9 daripada jumlah yuran itu digunakan untuk membeli alas meja. Cari baki yuran yang tinggal. Okey, anak-anak Jimmy boleh tolong cikgu untuk menyelesaikan? Ria pun boleh. Okey. Siapa yang nak cuba untuk selesaikan soalan ini? Okey, mungkin murid di Google Meet dah bersedia. Kita ada. Lini, nak cuba. Silakan. Okey. Cukup jawapan saya ialah RM30. Mula-mula saya guna RM1.50 taraf dengan 45 dan saya dapat RM67.50 iaitu jumlah yuran. Untuk mencari harga alas meja, saya guna 5/9 taraf dengan RM67.50 dan saya dapat RM37.50. Akhir sekali saya guna sini RM67.50 tolak RM37.50 dan saya dapat jawapan saya RM30. Okey, Lini, bagus. Kita cuba tengok dari maklumat tadi yang ini adalah penyelesaian Lini. Okey, sama kan? Okey, jadi mula-mula pelajar-pelajar kena cari dulu jumlah yuran dia. Kemudian dia kena daripada situ dia cari harga alas meja. Kemudian jumlah yuran kita tolak dengan harga alas meja, maka kita dapatlah baki yuran yang tertinggal untuk kelas tersebut. Okey? Alright, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Panjang soalannya, situasi harian kan. Encik Ali membahagikan sejumlah wang antara 4 orang anaknya. Anak sulung dan anak bongsu masing-masing menerima 2/5 dan 1/4. Daripada wang itu, baki wang dikongsi secara sama rata antara 2 orang anaknya yang lain. Itu anak kedua dan ketiga. Dengan setiap orang menerima RM350. Berapakah wang yang diterima oleh anak bongsunya? Soalan ni berbelit sikit kan? Tapi daripada maklumat ni kita dapat tahu macam mana kita nak selesaikan soalan ini. Keluarkan maklumat dulu, baru awak selesaikan. Okey, anak-anak DigiMate boleh bantu cikgu tak untuk menyelesaikan soalan ini? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Lupa Daria, kita nak bagi bintang pada Lini. Lia tambah 2 bintang pada Lini. Baik. Jadi cikgu untuk soalan contoh 2 soalan contoh 2 siapa nak selesaikan? Parvina. Okey, Parvina. Okey. Jawapan saya ialah RM500. Okey, macam mana Parvina dapat? Daripada situasi tersebut, maklumat yang saya dapat ialah anak sulung dapat 2/5 daripada jumlah duit. Anak bongsu dapat 1/4. Anak kedua dan anak ketiga dua-dua dapat RM350. Okay, so first kali kita kena tambah pecahan anak sulung dengan anak bongsu. Tu 2/5 tambah 1/4. Okey. Jawapan saya ialah 13/20. Kita kena samakan penyebut. Alright, okey. Selepas itu, untuk cari pecahan anak kedua dan anak ketiga, 20/20 kena tolak 13/20. Saya dapat 7/20. Okey. Untuk cari jumlah wang, 7/20 darab jumlah wang sama dengan RM350 darab 2 sebab anak kedua dengan anak ketiga. 350 darab 2 dapat RM700. Lepas itu 7/20 tu kita tukarkan, kita bawa ke sebelah sini. So jumlah wang sama dengan 700. Apabila kita tukar, kita kena songsangkan. So 700 darab 20/7. Jumlah wang ialah RM2000. Lepas itu wang, untuk cari wang yang diterima oleh anak bongsu 1/4, iaitu pecahan anak bongsu 1/4 darab 2000, saya dapat RM500. Okey, jelas ya Parvina. Terima kasih Parvina. Kita tengok dulu betul tak jawapan Parvina. Okey, yang pertama tadi kita mencari anak sulung dan anak bongsu. Okey, Parvina menyelesaikan dengan cara dia sendiri. Dia buat gambar raja. Jadi murid-murid boleh guna apa saja untuk mengeluarkan maklumat itu dengan mudah. Jadi 2/5 tambah dengan 1/4 akan dapat 13/20. Jadi kena ingat mesti samakan penyebut.
Sebab ini operasi tambah. Kemudian kita boleh jumlah bahagian anak kedua dan ketiga. Anak kedua kita tak tahu tapi dia ada nilai dia RM350. Jadi kita carilah bahagian dia sebab ini pecahan dia 13/20. Jadi keseluruhannya adalah 20/20. Jadi kita tolaklah 20/20, tolak 13/20, kita akan dapat 7/20. Jadi ini adalah untuk anak kedua dan anak ketiga. Okey? Anak kedua dan anak ketiga. Jadi kita nak cari berapakah jumlah wang Encik Ali tadi tu. Jadi kita darablah 7/20 untuk dua orang anak ni, darab dengan jumlah keseluruhan wang tersebut, kita akan dapat 350 darab 2 sebab dia sama banyak 320 kan. 350 sama rata. Jadi kita selesaikan. Jadi tadi macam Parvina cakap, dia bawakan ke sini, benda ni menjadi songsang sebab apa? Sana darab, bila bawa ke sini jadi bahagi. Kita tukarkan kepada darab, kita songsangkan pecahan tersebut. Maka kita dapat RM2,000. Dari RM2,000 ni kita nak cari pula untuk anak bongsu saja. Kita tak nak cari yang lain. Jadi untuk anak bongsu dia hanya ada 1/4 saja. Ni kan. Jadi 1/4 darab dengan RM2,000 maka dia dapatlah RM500. Wow. Bagus Parvina. Jelas je penerangan dia dengan carta dia lagi. Berapa jadi bintang kita cikgu? bagi 2 bintang jugalah. 2 Semua bintang. sama kan. Baiklah. Okey. Didik TV KPM